buatkan perkara ini. Tidak, saya upload lagi di YouTube untuk di-sharekan lagi, untuk saya kekalkan ilmu ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi asbab diri saya di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala nanti. Mudah-mudahan menjadi asbab saya masuk ke syurga, kerana saya tinggalkan di YouTube, kena tinggalkan di media masa ilmu-ilmu yang boleh dimanfaatkan oleh rakan-rakan kita, insyaAllah. Okey, kita buka halaman ketiga, iaitu faidatu fi fadha'il ilmi. Okey, tajuk yang pertama iaitu halaman ketiga, faidatu fi fadha'ilil ilmi, iaitu faedah pada mengatakan kelebihan-kelebihan ilmu. Ilmu yang pertama ni daripada Al-Syekh Al-Faqih Al-Fani bin Ismail Daud Al-Fatani, antara orang-orang yang hebat, ulama-ulama mutabar. Okey, mengenai tentang kelebihan ilmu, iaitu ini suatu faedah pada menyatakan beberapa fadilat ilmu. Ini riwayat daripada Ibn Umar, hadis Nabi. Ini dikatakan diambil daripada direct ataupun tambatan ilmu itu daripada sanadnya daripada Ibn Umar, anak daripada Ibn Umar, anak daripada Sayyidina Umar. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, bagi orang yang alim, syafaatkan olehmu daripada anak muridmu, dan jikalau sampai 9 bilang tu, ayat pun ayat lama tu ayat 9 bilang bintang di langit sekalipun. Maksudnya apa? Dikatakan bagi orang yang alim itu, syafaatkan olehmu daripada anak muridmu, dan jikalau sampai 9 bintang di langit sekalipun. Dan riwayat daripada Malik bin Dinar, man a'anu talibul ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminihi, wa man ahabbu talibul ilmi faqad ahabbul anbiya, wa min ahabbul anbiya kana ma'ahum, wa min abghadul talibul ilmi faqad abghadul anbiya fajazauhu jahannam. Maksudnya apa? Barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu, diberi akan dia Allah suratnya dengan tangan kanannya. Dan barang siapa kasih akan orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya kasih ia akan anbiya, dan barang siapa kasih akan anbiya adalah ia sertanya. Dan barang siapa benci akan orang yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya benci ia akan anbiya, maka balasannya jahannam. Dengar, ini kelebihan ilmu daripada terjemahan tadi, iaitu orang yang menuntut ilmu itu kasihnya, bila orang kita manusia biasa ni kan, kita rakyat mahal macam saya lah, kasih kepada orang yang belajar menuntut ilmu, kasih kepada orang yang memberi ilmu, maka akan dikasih uhibbul anbiya, akan dikasih oleh nabi-nabi. Okey, maka kalau kita benci orang yang menuntut ilmu, orang pelajar-pelajar yang menuntut ilmu kan, atau orang yang memberi ilmu macam saya ni, maka akan dibenci oleh anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Sebab tu betul lah kata, kita dengar dulu kata talabul ilmi akan betul, ada satu hadis tu, talabul ilmi walaupun mau talabul ilmi hatta fisin kan, ya talabul ilmi hatta fisin, maksudnya kita tu ilmu sampai ke jauh. Dan satu yang muktabar yang biasa kita dengar, biasa saya cakap, orang majlis-majlis ilmu begini, maka akan dihimpunkan kita bersama-sama. Allah kepak bagi arahan kepada malaikat untuk limpahkan kepak ni, buka kepak untuk bagi rahmat. Sama antara taman-taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu. Jadi ilmu yang saya baca ini adalah daripada tambatan ataupun sanad daripada alim-alim ulama dan daripada sahabat-sahabat baginda. Ini kerana hadis ni kita ambil daripada, contoh tadi daripada Umar, hadis Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidina Umar, Ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Jadi tangan kanan maksudnya, tapi tangan kanan tu bermaksud kita ilmu itu ilmu yang baik. Kalau ilmu yang tak baik, tanggi lah. Ini diistimbatkan, ataupun dikinayahkan dalam kitab ini. Okey, sambung lagi. Wa anna li talibi ilmi syafa'atun mislu syafa'atul anbiya, wa lahu fi jannatil firdaus 'ashratul alaf qasrun, wa fi jannatil khuldi ma 100,000 madinah min nur, wa fi jannatil ma'wa 30,000 darajah man yaqut ahmar, wa lahu bi kulli dirham yanfaquhu fi talab al-'ilmi al-hiwar al-'ain ba'dadu nujum as-sama'u ad-dunya wa ba'dadu al-mala'ikah, wa man safihu talib al-'ilmi
haramallahu jasaduhu 'ala an-nar wa man a'anu talibul 'ilmi kitabullah lahu bara'atun minal nar alla wa anna talibul 'ilmi idza mata ghafarallahu liman hadara janazatahu. Maksudnya, maksud yang betul ni, bahasa Arab ni tak faham tak apa. Dan bahawasanya bagi talibul 'ilmi, orang yang menuntut ilmu itu, syafaat, kelebihan seumpama syafaat anbiya. Sama macam kita macam syafaat Nabi. Dan baginya pada syurga Jannatul Firdaus. Bagi orang untuk ilmu juga adalah syurga Firdaus. Sebab tu kadang-kadang kita dengar, kalau kita tiba-tiba kita meninggal dan sedang-sedang kita menuntut ilmu, maka alhamdulillah syahid dunia dan akan masuk ke syurga Jannatul Firdaus 10,000 mahligai, dan pada syurga Jannatul Khuldi 100,000 bariah. Jannatul Firdaus yang terbaik itu, orang untuk ilmu itu, kelebihannya ialah 10,000 mahligai. Banyak bro, 10,000 mahligai. Kau sekarang ni, kau banglo kecil, mahligai itu macam istana lah 10,000 dapat dekat Jannatul Firdaus. Banyak bro, banyak banyak kan. Dan pada syurga Jannatul Khuldi, syurga Khuldi pula ada dua jenis ni syurga yang diceritakan. Jannatul Firdaus terbaik, ni Jannatul Khuldi pula 100,000 Madinah. 100,000 Madinah maksudnya apa? 100,000 bandar bro. Wah, ya Allah, mahebat ya Allah, Allahu Akbar kan. Lebihnya menuntut ilmu ni yang bagi ilmu jangan cakap lagi lah kan. Ini samalah menuntut ilmu, dan yang ini menuntut ilmu yang memberi ilmu sama Ini pun cakap betul yang menuntut ilmu. Daripada nur dan pada syurga al-jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa pula. Nah, ni jenis ketiga pula. Jannah syurga ketiga, Jannatul ma'wa 30,000 darajat. Ada 30,000 darajat daripada yakut yang merah. Yakut tu macam saya rasa bahasa batu kan. Dan baginya dengan tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan di dalam menuntut ilmu, orang yang bagi duit ataupun nafkahkan kepada menuntut ilmu, masa tabung untuk ilmu masjid, daripada bidadari sebilang-bilang bintang ma'ai. Kalau orang yang bagi duit pula untuk nak tuntut ilmu, buka madrasah ke, nafkahkan pada masjid untuk ilmu, bagi yang datang bagi untuk ilmu tu bagi duit sikit, 100 ke 50 ke kan. Berapa kan? RM30, RM10. Yang untuk ilmu datang jauh, kadang-kadang jauh kan. Pergi yang jual ilmu jauh-jauh, at least lepaslah minyak dia kan. Bukan minta tak minta, tapi faham sendiri lah kan. Contoh kan. Sebilang-bilang kita bagi duit tu, sebilang-bilang bintang di langit, bidadari bidadari kat syurga ni banyak. Allahu Akbar. Kelebihan ilmu ni Allahu Akbar. Di langit, di dunia, dan sebilang-bilang malaikat, dan barang siapa berjabat tangan akan talibul ilmi. Siapa salah pula orang untuk ilmu ni, orang yang beri ilmu ini, diharamkan Allah jasadnya atas api neraka. Allah haramkan api neraka. Wallahu a'lam. Apa lagi nak? Dan barang siapa menolong akan talibul ilmi, disuruh Allah kelepasan daripada api neraka. Allah suruh untuk lepaskan daripada azab api neraka. Ketahui olehmu dan bahawasanya talibul ilmi apabila mati, diampunkan Allah bagi orang yang hadir jenazahnya. Tengok, sebab itulah saya nak jadi orang yang bagi ilmu. Saya jadi orang yang menuntut ilmu. Contoh arwah ni Aziz kan, orang yang selalu bagi. Saya bukan politik ini kita azimkan dia sebagai ulama dunia yang hebat. Daripada dulu saya sempat pergi dalam rumah dia, tak jumpa, tak pernah jumpa dia. Kita azimkan dia sebagai orang yang syahid, yang bagi ilmu setiap hari kat masjid. Idola saya lah arwah almarhum Aziz. Jadi kelebihan kat sini kita tengok, ya Allah Akbar. Tengok masa dia meninggal, betul tadi kata akhir tadi kan, diampunkan bagi orang yang hadir jenazahnya. Orang yang datang kepada orang yang datang hadir jenazah orang meninggal. Contoh saya meninggal esok, saya ni bagi ilmu, saya pula tuntut ilmu ketika itu, ataupun saya meninggal saya tengah belajar masa tu. Orang datang tu pun dapat keampunan Allah Ta'ala. Ya Allah, tengoklah macam arwah ni Aziz kan, dia meninggal, Masya Allah, lautan manusia. Tuan-tuan lautan manusia datang, kerana dia senantiasa bagi ilmu tanpa meminta manfaat langsung kan. Saya rasa entahlah, minta duit kita tak ada, saja free. Dan yang allowance dia pun menteri pun dia tolak. Itu antara idola saya lah tu. Idola almarhum. Ya Allah Akbar.
kan. Maksudnya kelebihan ilmu ni Allah. Kalau cerita dalam sini tadi daripada awal tadi, daripada yang pertama orang Jannatul Firdaus dapat apa? Dapat data Jannatul Firdaus 10,000. Jannatul Ma'wa tadi Jannatul Firdaus 10,000 malaikat Allah bagi. Orang yang bagi ilmu, orang yang tuntut ilmu. Lagi Jannatul Khuldi dapat 100,000 mainan, 100,000 bandar bro. Setakat dalam Beirut yang kena Lebanon tu sikit je, macam Moore ni 100,000 bandar macam Johor tu. Bayangkan lah, umpama tu dekat surga nanti. Kat Jannatul Ma'wa pula dapat apa? Dapat 30,000 darjat, 30,000 darjat babe. Yakut merah. Saya rasa yakut tu saya tahu. Yakut tu batu sebenarnya, batu merah. Dan tiap-tiap dirham duit yang kita bagi pada orang untuk ilmu, jalan ilmu, madrasah ke, kat masjid lah banyak kan. Orang yang pergi untuk ilmu kat sekolah, bagi duit, atau orang yang bagi ilmu kat cikgu kan, contohlah kan. Kita sedekah kat cikgu kat sekolah tu, contohlah. Kalau saya sekolah saya berlatih ada kekurangan kan, PABG yang ada dengar ni kan, atau banyak kat luar kan, tolong bantu duit tu nafkahkan kepada cikgu-cikgu. Bukan bagi duit kat cikgu, tak, bagilah printer ke, bagi nafkahkan apa tu, wakafkan ke A4 ke kertas A4 berapa pattern kan, banyak komputer ke laptop yang baru-baru tak apalah, tapi takkan nak buat jalan baru kan. Selama mana ia digunakan oleh cikgu tu, dia punya kelebihan apa? Dirham dia. Orang yang bagi pada betul ilmu ni, orang yang bagi ilmu ni lagi bagi rezeki pada, nafkahkan kepada jalan ilmu, orang untuk ilmu ataupun yang memberi ilmu, maka apa? Maka akan diberi padanya 9 bilang bidadari di bintang. Bidadari yang kat bintang banyak tu, sebanyak itulah 9 bilang. Dalam ni kata ayat lama lah, kita dalam kata 9 bilang ni sebanyak-banyaknya bidadari macam dekat langit sana di dunia, dan 9 bilang malaikat. Malaikat juga dinafkahkan, diberikan syafaat kepada orang yang untuk ilmu di syurga nanti. Di syurga dan Jannatul Ma'wa itu. Itu ya Allah kelebihan. Salam pula orang yang untuk ilmu ataupun orang yang memberi ilmu. Apa dia tadi? Berjabat tangan akan teladan ilmu diharamkan Allah. Allah haramkan, ini yang kita nak, inilah objektif hidup kita kan. Nak diharamkan daripada api neraka, masuk api neraka inilah. Jadi salam cium tangan orang, jumpa alim-alim ulama macam contoh kita punya mufti kita kan, orang alim kan, ada yang tasawuf yang hebat. Salam cium. Bukan cium tangan artis bro. Tangan artis apa dapat? Kalau artis tu memang alim ulama, kita tahu alim, ibadahnya hebat, dia cium tak apa. Tapi artis kadang-kadang artis tak ada apa-apa pun. Artis saya kata yang kadang-kadang masa yang PKPP, artis dia boleh claim nak bagi, so bagi kerajaan, bagi dia bantuan. Apa bantuan artis selama ini, selama kita tengah normal sebelum PKPP? Apa artis bantu kita? Langsung tak ada. Menunjukkan kelebihannya di dunia ada lah. Kita tengok apa artis yang bagi. Tapi ada juga artis yang tak nampak dia bagi mungkin, tapi majoriti ni tengok secara majoriti. Kita tengok secara umum. Jadi kita kena lebih, sebab tu sekarang ni tarbiyah kepada PKPP ni adalah kita kena alim, kita tinggikan aulia, irfa'kan, kita rafa'kan, tinggikan martabat alim ulama, bukan kita tinggikan martabat artis. Artis ni merosakkan bangsa. Contoh artis-artis yang merosakkan bangsa, yang buka sana buka sini. Kalau kat Insta tu joget, TikTok yang dah haram tu kat TikTok kan. Ceramah lah kat TikTok dia bagus. Macam tu. Ini emosi sikit sebab dia memberi kesan kepada anak-anak kita kan. Artis tak bantu langsung. Kalau kat TV tu tolonglah. Media macam saya dengar saya bukan nak claim, tapi tolonglah lebihkan majlis macam ilmu. Nak buka cerita apa tu, ataupun movie ataupun drama, lebih kepada ada message lah kan. Ini kejap-kejap orang Melayu kaya, lepas tu kaya lupa mak bapak, lepas tu dah kaya lupa daratan. Tu dia kerjanya. Ingat orang Melayu tak ada yang bagus kan? Ada juga. Bagilah mesej-mesej agama kat situ. Kalau contoh orang tu dia jenis kaki rompak kan, dia rompak gangster, lepas tu dia insaf, buatlah solat apa, buat nafkah, pergi masjid, buatlah secara praktikal sikit, bagilah pahala. Jadi produser, pengarah yang buat cerita kena fikirkan sesuatu supaya dia dapat pahala. Kan senang kau buat cerita yang baik, lepas tu kau dapat pahala. Sama. Sebab tu setiap orang di Malaysia ini, dekat Malaysia ni ialah arena hiburan, arena sukan, mesti ada, khusus pada orang Muslim, mesti ada mentaliti aku buat sesuatu mesti aku nak sahamkan untuk akhirat aku. Kita ada kepakaran producer, buka ada kepakaran untuk mengarah sesuatu, buka movie, buatlah cerita-cerita yang memberi manfaat
Contoh buka cerita-cerita yang cerita persilatan ke apa betul kan, cerita yang berdrama, adalah unsur-unsur kerohanian di situ kan. Kalau yang non muslim pengarah dia tak kisah kan, tapi just mesti respect our Muslim in Malaysia. Islam is our first apa tu, Islam agama rasmi, our official religion kan. Tu buka sana buka sini, kita respect lah. Kadang-kadang orang non muslim pun tak suka tau anak apa orang pakai yang ketat-ketat sangat. Dia memang tak pakai tudung lah kan, tapi pakai ketat-ketat pun dia kadang-kadang tak elok contohnya ni. Contohnya nampak tak kesan dia. Jadi yang artis-artis ni nak claim, nak minta bantuan kerajaan buat apa? Masa tengah kaya kau tak nak tolong agama. Kat Malaysia orang susah nak tolong. Time tengah-tengah susah masa tu kau minta bantuan, memang tak layan lah. Bagus lah kerajaan sekarang, memang saya sokong lah kan. Betul lah, kita kena ada niat sebagai artis, jangan bazir kan. Tolong tengah kaya ni, sebahagian tu kau wakafkan nafkah lah. Kalau kaya macam Abby Liu ni, idola saya, memang saya bantu ni. Sekarang ni kita bantu, tapi bantu apa yang kita mampu lah. Jadi kita kena mentality tu saya kalau ambil bil macam ni lah jadi. Biasalah kan, baby kita borak macam ni lagi bagus, lagi relax daripada kita cakap formal kan. Apa nak cakap formal? Kita ni bukan formal. Kalau ada menteri kita respect, kita buatlah formal, official. Tapi ni kita personal kan. Cuma jangan kita sentuh sensitivity agama lain lah kan. Kita kena respect each other. You respect I respect you. You tak respect I, sorry lah, I not respect you. Contoh gitu kan. Kita kawan-kawan Muslim pun banyak kan. Kita respect kita respect sama-sama, aman harmoni kita kat Malaysia ni. Okay, sikit lagi, sambung lagi. Tadi dah habis kelebihan ilmu, sambung lagi sedikit. Jadi orang yang pergi melawat orang yang menuntut ilmu ni meninggal. Orang menuntut ilmu tiba-tiba meninggal, tiba-tiba menuntut ilmu meninggal, ataupun orang yang pergi ada meninggal. Orang yang pergi tu Allah ampunkan dosa dia. Yang pergi tu dapat ampunkan dosa dia. Ya Allah Akbar, tingginya martabat. Minum air saya ni macam sesama sikit, tapi minum air lah, dah kurang buat dah. Alhamdulillah rezeki Allah. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tu lagi. Dulu kan saya cerita masa saya ada kuliah maghrib kat masjid kan. Dulu ada setahun lepas, saya minum air kejap kan kat dalam streaming Facebook tu. Minum pakai tangan kanan. Tapi tiba-tiba dekat dalam Facebook tu dia tangan kiri. Mungkin sistem saya punya front camera saya tu, sistem dia, jadi dia habis streaming dia akan terjadi tangan kiri. Jadi jangan kat sini saya rasa tangan kanan juga dia akan terbalik. Jadi tuan-tuan kalau nak tegur tu kena hebat dalam segi teknologi lah kan. Saya tahu, tapi dia tegur saya, PM orang tu lah balik. Saya tak cakap cara dalam streaming online lah. Bila kita streaming, saya buka, biasa kalau kat masjid saya akan streaming, saya guna front camera. Senang sikit saya nak tengok kan. Siapa yang komen senang, kalau bagi komen nak jawab, saya jawab terus. Jadi dia kata, Ustaz ni minum tangan kiri. Macam mana Ustaz ni? Kata nak dalam masjid. Siapa yang ngajar? Kau ni tak faham. Kau tengok sistem. Masalah sistem kita kadang dekat kamera ni, sistem front kamera dia akan jadi kiri. Itu kena faham lah kan. Jadi kita kena maklum dengan teknologi kan. Dan kali kita nak tegur, lepas tu kita nak tegur orang tu bil hikmah tu. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Kita nak tegur manusia secara hikmah macam Rasulullah. Bukan direct. Kau tak kaji, tiba-tiba kau nak cakap je. Kaji dulu, betul-betul asal macam salah, baru tegur. Paling baik PM lah, baik-baik PM lah. Kejap nanti suruh bahagia. Mana nak kelas? Boleh ada kelas? Nanti Jaya boleh betulkan Okey? Suruh Umi. Jangan tuan biasalah ada budak kan. Sini.
Sorry ya tuan. Biasalah anak punya mainan dia tercabut. Pasang balik. Okey. Sambung lagi sedikit berkaitan tadi kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Itu fadail idatu fi fadailil ilmi. Jadi kelebihan ilmu itu tuan banyak tuan-tuan saya rasa banyak dan saya rasa pada untuk sampai itu untuk hari inilah untuk saya urusan kita banyak kan untuk hari ini. Jadi saya dapat sedikit lah. Tu saya kata kat masjid hari tu masih saya ajar lupa kat masjid Pegam baru. Dia kata apa? Saya kata 30 minit kelas dengan saya cukup lah. Kan daripada 8 sampai 8.30. Kerana manusia ni fitrahnya macam anak murid saya lah. Dia 5 minit awal je boleh dengar betul. Kalau lama tu kan, lagi-lagi kat masjid duduk kan, bukan kerja aktiviti kan. Boleh masuk. Jadi walaupun sedikit hari ni, tapi ia boleh sampai ke mak kita, kakak-kakak kita. Ni kalau sambung lagi lah, sangat orang lupa dah. Kan? Jadi kelebihan ilmi ni banyak. Kan? Ini yang pertama lah, ini ada sambungan lagi. Halaman yang ketiga. Tak apa, insya-Allah ada rezeki, minggu depan ada masa. Saya tak nak notis lah. Ada lah kalau live saya. Kitab Muta Al-Badrin. Muta Al-Badrin kita apa imbau memori balik. Kita turos ni kan. Kita tak lama ni. Al-Fatani daripada Al-Fatani. Jadi kita ulang kaji balik kelebihan ilmu. Mudah-mudahan ia akan memberikan ingatan pada kita, kerana Syekh ini ada buku yang paling mutabar. Bukan mutabar lah, maksudnya zaman saya hebat lah. Sekarang orang ingat lagi buku ni, Muta Al-Badrin ni. Perjumpaan Muta Al-Badrin, Majma' Al-Bahrain, Bajrain ni. Pada mengatakan banyak kelebihan ilmu. Itu ada juga ada usul fiqh, ada ilmu tauhid. Jadi kitab ni baguslah untuk tatapan rakan-rakan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada makluman atau pertanyaan berkenaan tentang ilmu pada kita belajar pada hari ini, faidatu fi fadailul ilmi, maka boleh WhatsApp pada nombor saya tertera tu. WhatsApp saya 08 yang adalah 3750992. Boleh saja messenger saya kalau siapa yang add group saya sebagai friend FB saya, dan juga tengok pada saya punya YouTube channel. Subscribe saya lah. Subscribe saya. Nanti boleh buat rujukan setiap masa. InsyaAllah. Bukan nak jadi YouTuber sangat, tapi cuma nak memberikan ingatan ataupun supaya ia kekal dan abadi dalam arena media, supaya ilmu saya ini boleh disampaikan kepada rakan lain. Itu saja. Yang baik semua daripada, kalau dengar tadi saya termarah anak saya tu, minta maaf biasalah bapak kan tegas juga, tak boleh baik sangat kan, biar anak tu ingat ni salah itu. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang hina, yang tak cela semua dari diri saya yang tak baik ini. Saya akhiri dengan kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafar Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء مع السلامة. Baik, jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Jangan lupa selalu Jumaat. Bye.